Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, kembali kita dalam episod yang ketiga, iaitu pemboleh ubah ataupun variable. Okey, variable ni dia seperti orang panggil pemegang nilai, ataupun dia tempat kita simpan nilai lah, senang cerita kan. Okey, senang saja. Saya akan sambung daripada episod kedua kita. Okey, jadi untuk kita initialize variable ataupun untuk kita menyatakan itu ialah pemboleh ubah, kita hanya perlu meletakkan $sign ni ataupun shift 4, dan saya boleh katakan pemboleh ubah pertama. Okey, sekarang ni kita dah berjaya membuat pemboleh ubah ataupun variable pertama kita. Tapi macam saya cakap tadi, variable ataupun pemboleh ubah ni tugas utama dia ialah untuk menyimpan data. Jadi kita boleh letak tanda sama dengan ni, maksudnya dia akan menyimpan data yang ada di sebelah kanan ni. Okey, data ni boleh jadi macam-macam bentuk. Boleh bentuk dalam perkataan, dan juga boleh juga dalam bentuk nombor, dan boleh juga dalam bentuk true ataupun false. True false ni kita panggil sebagai boolean. Okey, jadi kita boleh masukkanlah pemboleh ubah pertama kita ni. Saya nak masukkan nama saya Dev Zaim. Okey, kita boleh echo, kita boleh paparkan apa yang pemboleh ubah kita ni. Kita boleh paparkan nilai pemboleh ubah kita ni. Jadi senang saja macam mana kita nak paparkan. Kita boleh tekan echo, dan anda boleh masukkan terus pemboleh ubah pertama. Okey, tapi sebelum tu kat line atas ni saya nak masukkan elemen BR sebab saya nak dia selang lagi. Okey, jadi saya pergi sini, saya refresh. Okey, nampak seperti yang kita tahu, pemboleh ubah kita ni adalah Dev Zaim. Jadi kita masukkan pemboleh ubah pertama ni yang membawa nilai Dev Zaim. Bila kita echo pemboleh ubah ni, dia akan memaparkanlah nilai yang terdapat dalam pemboleh ubah tersebut, iaitu Dev Zaim. Okey, kalau saya tukar Dev Zaim dan rakan-rakan. Okey, saya dah save. Jadi kat sini pun dia akan, saya refresh, dan dia akan update jugalah Dev Zaim dan rakan-rakan. Okey, lepas tu kita juga boleh masukkan nombor. Jadi kita nak yang ni nampak tersusun, kita boleh menggunakan komen. Ini adalah pemboleh ubah yang pertama. Lepas tu kita juga boleh masukkan nombor. Ini adalah pemboleh ubah yang kedua. Kita juga boleh memasukkan pemboleh ubah kedua. Kita boleh masukkan juga nombor. Jadi kita masukkan 22. Echo pemboleh ubah kedua. Saya Ctrl S. Jadi saya tengok sini 22. Tapi pasal tak kat sini dia tak selang. Patutnya kita buat line break, ataupun kita letak 22 ni di barisan yang keempat. Jadi kita boleh menggunakan satu cara yang kita panggil sebagai concatenate dalam bahasa Inggeris, iaitu maksudnya kita boleh masukkan sekali pemboleh ubah dengan string, ataupun dengan echo yang lain lah, dengan string yang lain kita boleh sambungkan. Okey, jadi pemboleh ubah yang pertama ni kita akan concatenate. Concatenate ni maksudnya kita cuma masukkan titik ni saja, dan kita boleh masukkan echo yang kita nak masukkan sekali lah dengan pemboleh ubah tu. Okey, saya Ctrl S. Okey, anda akan perasan yang 22 ni dia akan pergi ke barisan yang keempat ni. Okey, macam mana dia boleh ke barisan keempat ni? Macam saya cakap tadi, kita boleh masukkan juga string ataupun pemboleh ubah dalam echo dengan string yang lain. Okey, kalau anda tak faham, kita boleh tengok kat sini. Okey, kita guna single quote. Umur Dev Zaim ialah, okey, nampak
Nampak ni, umur def zaim ialah, nampak saya letak selang kat sini supaya pembeli ubah kita ni ada selang sikit selepas tu. ok, nampak yang selang ni. Nampak yang selang ni adalah sebab saya bagi kat sini ni. Jadi kita dapatlah umur def zaim ialah 22. Nampak ni, pemboleh ubah tu kat sini. Kalau kita ubah nilai kat sini 25, kita ni refresh, dia pun akan update ke 25. ok, yang terakhir sekali ialah pemboleh ubah boolean lah. Ini adalah pemboleh ubah yang ketiga. ok, pemboleh ubah yang ketiga ni ialah boolean. Kita nak simpan boolean. Pemboleh ubah ketiga true. Tapi kita tak boleh echo sebab selalunya boolean ni digunakan untuk menentukan sesuatu peristiwa tu sama ada peristiwa tu betul ataupun salah. Jadi kalau kita echo pun bagi saya dia tak ada guna juga, sebab untuk yang pemboleh ubah yang true ni, untuk yang true mungkin boleh nampak. ok, nampak kita boleh dapat satu. Tapi kalau untuk yang false, kita tak akan dapat. Kita akan dapat string kosong. Nampak dia, kita tak akan dapat apa-apa. Kita akan dapat string kosong saja, tak ada apa pun. ok, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.